3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kesyukuran kepada Allah SWT. Salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ashirah binti Azmi, nombor metrik I19103-466. Yang dihormati pensyarah kami ialah Ustazah Nur Fadilah binti Abdul Rahman dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan. Tajuk tugasan yang diberikan oleh saya adalah berkaitan sifat tawakal dan biografi Ibrahim Al-Qawash. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian tawakal, iaitu yang pertama, tawakal diambil daripada bahasa Arab, yakni tawakul, yang bermaksud bersandar atau berserah diri. Selain itu, tawakal juga diambil daripada perkataan wakalah, yang berarti mewakilkan. Secara istilah, tawakal yang membawa maksud berserah diri dan berpegang teguh kepada Allah yang Maha Esa. Selain itu, terdapat juga pengertian menurut para ulama sufi, iaitu As-Said, beliau berkata, tawakal adalah percaya sepenuh hati terhadap apa-apa yang ada pada Allah dan putus asa terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Manakala, menurut Abu Sa'id Al-Qaras berkata, tawakal adalah percaya kepada Allah, bergantung kepadanya dan tenteram terhadapnya, dan menerima segala ketentuan serta menghilangkan kegelisahan dalam hati terhadap perkara duniawi, rezeki dan semua urusan penentunya adalah Allah SWT. Seterusnya kita pergi kepada dalil tawakal, iaitu Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertawakal kepadanya sebagaimana firman-Nya, "Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi wa kafa bihi bizunubi ibadi khabira." Yang bermaksud, dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Dalam surah Al-Furqan ayat 58. Berdasarkan ayat tersebut, tawakal ialah berserah diri kepada Allah, iaitu dengan membatasi sifat tawakal itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta berkeyakinan dengan bersungguh-sungguh. Selepas itu, kita pergi kepada tingkatan-tingkatan tawakal. Dalam hal tawakal, manusia mempunyai beberapa tingkatan. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qutaibah membahagikan tawakal kepada 3 tingkatan. Yang pertama, iaitu tingkatan yang paling rendah, iaitu engkau bersama Allah sebagaimana halnya mewakili orang yang mewakilkan bersama lelaki yang baik dan ramah. Tingkatan kedua iaitu tingkatan pertengahan, iaitu engkau bersama Allah sebagaimana halnya seorang anak bersama ibu, iaitu seorang anak tidak akan mencurah segala urusannya kecuali kepada ibunya. Ketiga iaitu tingkatan yang paling tinggi, iaitu engkau bersama Allah sebagaimana halnya orang yang sakit di hadapan doktornya. Ada pun perbezaan antara tingkatan-tingkatan tersebut, iaitu bahawa pada tingkatan pertama, kadang-kadang dalam fikirannya terdetik sebuah kecurigaan. Namun pada tingkatan kedua, tidak ada kecurigaan, akan tetapi dia akan selalu bergantung kepada ibunya ketika dia sedang memerlukan sesuatu. Pada tingkatan ketiga, tidak ada pun kecurigaan dan bergantung pada yang lain kerana dirinya telah fana dan setiap waktu dia melihat apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah tawakal. Yang pertama, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Taala dan merasakan ketenangan. Yang kedua, dikuatkan imannya dan dijauhkan daripada godaan syaitan. Yang ketiga, menyandarkan hati dan bergantung kepada Allah sehingga tidak ada lagi keraguan dalam hati kerana bisikan di dalamnya. Dan yang terakhir iaitu
berbaik sangka kepada Allah dan tawakal kepada Allah dengan menyerahkan hati dan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, tawakal adalah merupakan buah terbaik daripada iman dan makrifah. Selain itu, tawakal juga merupakan jalan utama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan. Para sufi yang telah memahami hakikat tawakal dengan sebenarnya mereka akan sedar bahawa tawakal tidak bererti berdiam diri dan tidak berusaha, namun tetapi ia tahu akan membatasi harapan kepada Allah semata-mata, bersandar pada ketepannya dan kebijaksanaannya serta menghilangkan keterbergantungan hati pada usaha, kerana usaha sahaja tidak akan berguna. Seterusnya kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu biografi Ibrahim Al-Qawash. Nama penuh beliau adalah Ibnu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ismail Al-Qawash, dan beliau juga dikenali sebagai Ibrahim Al-Qawash. Tempat beliau dilahirkan ialah di Amr di negara Iran. Tempat tinggal beliau adalah di Baghdad di negara Iraq. Dan seterusnya, Ibrahim Al-Qawash wafat pada tahun 291 Hijrah bersamaan 904 Masihi di Masjid Jami' Qatarri. Beliau berteman baik dengan Syekh Junaid bin Muhammad dan Syekh Ahmad An-Nuri. Ibrahim Al-Qawash ialah seorang wali Allah yang terkenal keramat yang dimakbulkan segala doanya oleh Allah Subhanahu Taala. Beliau juga seorang tokoh sufi yang agung, wali Allah yang telah sampai pada makan Zakarib yang terkenal dengan sifat tawakalnya. Salah satu karamahnya adalah ia pernah didatangi oleh Nabi Khidir. Saat itu Nabi Khidir ingin berteman dengannya, namun ia takut akan merosakkan rahsia kepercayaan Nabi Khidir kepadanya. Maksudnya, ia takut jika dengan Nabi Khidir tahu keburukannya sehingga keburukan itu akan merosak kepercayaannya. Seterusnya, Ibrahim Al-Qawash juga mempunyai banyak amalan yang wajib contohi serta kata-kata mutiara yang berguna daripada beliau, iaitu 5 amalan utama. Yang pertama, membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, dirikanlah solat pada waktu malam. Yang ketiga, berkumpul dan bersama-sama dengan orang yang soleh. Yang keempat, memperbanyakkan berpuasa. Dan yang terakhir adalah banyak berzikir. Kebanyakan kata mutiara itu dipopularkan oleh kedua muridnya, iaitu Ibrahim Al-Qadi dan Abu Bakar Al-Razi. Di antara kata-kata mutiara miliknya adalah pertama, iaitu siapa yang tidak bersabar, maka ia tidak akan mendapatkan cita atau keinginannya. Yang kedua ialah siapa yang tidak pernah sengsara di dunia, ia tidak akan dapat kebahagiaan di akhirat. Kesimpulannya, di pengembaraan yang penuh duka dan mengerikan inilah seorang agung wali Allah hidup dan menghidupkan. Ia setia dan dekat dengan Sang Pencipta, iaitu Allah SWT. Beliau seorang penyabar dan tidak likas gusar. Beliau juga merupakan seorang guru dalam kematangan usianya. Ia juga bertongkat dan berjanggut panjang. Pembimbing inilah telah lama memimpin umatnya yang tengah dilanda dengan kemajuan dan intelektual yang luar biasa. Pengembaraannya terngiang-ngiang dalam jejak yang panjang yang seolah tanpa akhir. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. شوقا وللطيبة ذرفت